जाना तेरा, मान जाना मेरा, ढूंढते. Hai, nama saya Naufal bin Muhammad Ali. Matrix number saya ialah J46168. Tugas saya hari ini ialah mengupas ulasan filem Bajrangi Bhaijaan dari sudut kesepaduan sosial. Dalam slide ini juga saya akan mengupas beberapa peranan seni dalam filem Bajrangi Bhaijaan ini. Okey. Pertama sekali, latar belakang cerita. Okey, pertama sekali, tema cerita ini adalah bersifatkan perbezaan agama, di mana dia mengetengahkan perbezaan agama. Yang kedua, fenomena yang berlaku, pergolakan di antara negara India dan negara Pakistan. Seperti yang kita tahu, sampailah sekarang ni pergolakan ini masih lagi berlaku, iaitu merebut kawasan. Tempat ialah di mana filem ini dijalankan ialah di India dan Pakistan, dan genre untuk cerita ini adalah aksi, komedi dan pengembaraan. Okey, filem ini adalah filem Bollywood, antara yang cerita yang filem yang paling bersinar lah pada tahun 2015. Kebanyakannya cerita ini dia, kalau kita lihat betul-betul, dia mengupas mengenai perbezaan agama akan membawa kepada kesepaduan antara masyarakat di dunia. Okey, ini antara penganugerahan yang diterima daripada filem ini. Menerima penghargaan Filmfare untuk cerita terbaik pada 2016, di mana penulis skripnya adalah K.V. Vijayendra Prasad. Penghargaan ini diberi daripada The Times Group. Yang nombor 2, penghargaan filem nasional untuk Best Popular Film Providing Wholesale Entertainment, which is di mana Salman Khan, Kabir Khan dan Rocklin Pakantesh. Yang ketiga, cerita ini juga mendapat Screen Award untuk pelakon kanak-kanak, di mana kita boleh tengok Harshali Malhotra ni dia dapat menang Screen Award lah bagi pencalonan artis kecil. Yang ini adalah antara penghargaan yang dapat, tapi ada banyak lagi, lebih kurang dalam 8. Saya senaraikan 3 sahaja. Okay, kemudian kita pergi pada pengenalan cerita ini. Kita boleh tengok macam saya katakan tadi, adalah satu fenomena yang besar. Kutipan filem kutipan dia berjaya mencecah 90 juta di seluruh negara. Kutipan untuk penayangan filem inilah. Cerita ini berkisahkan antara India dan Pakistan yang sedang bergolak sehingga ke hari ini. Maksudnya, dalam sepanjang cerita tu diselitkan pergolakan antara India dan Pakistan lah, kebanyakannya. Okey, ini watak dalam cerita Bajrangi Bhaijaan. Okey, dibintangi oleh Harshali Malhotra, di mana kita boleh tengok nama yang dimainkan ada 2, iaitu Muni atau Syahida. Salman Khan sebagai Pawan Kumar Chaturvedi ataupun Bajrangi lah. Yang ketiga, Kareena Kapoor sebagai Rasika, di mana kawan perempuan bagi Pawan ni. Yang keempat, kita boleh tengok Chan Nawab, di mana Chan Nawab iaitu nama watak dia, tapi nama sepatutnya Nawazuddin Siddiqui, di mana dia memainkan watak sebagai perantara lah, di mana konflik ni berlaku. Seterusnya kita pergi perwatakan. Okey, Salman Khan atau Pawan ini hanyalah rakyat biasa sahaja. Dia berasal dari orang India dalam cerita ini, dari daerah Kurukshetra. Tambahan pula, dia ni adalah seorang yang jujur dan berani. Sebab apa saya berkata begitu, nanti saya akan ceritakan. Okey. Perwatakan Muni Syahida ni adalah berasal dari Sultanpur Kashmir, di mana satu wilayah Pakistan. Kita boleh tengok dekat Pakistan ni sebahagiannya adalah majoriti orang Kashmir adalah Muslim. So Muni atau Syahida ni adalah orang Muslim, manakala Pawan tadi tu adalah Hinduism.
ataupun dia agama Brahmin lah, dia follow dia ikut Brahmin punya ni. Okay, ni synopsis. Okay, permulaan cerita dia kita boleh tengok sebab apa, macam mana cerita ni dilakonkan. Okay, synopsis dia, Syahidah ni ada penyakit, bukan penyakit lah, dia ada orang panggil keistimewaan tidak boleh bercakap. Dia hilang deria cakap dia. So tapi dia boleh mendengar. Okay, kedua, lepas tu dia daripada Kashmir, dia bersama ibu dia pergi ke India untuk pergi ke rumah suci. Lepas tu dekat sana ada macam kira masa dia nak balik ke Pakistan balik, dalam kereta api tu dia nampak kira macam biri-biri dalam lubang. Lepas tu dia keluar pada situ. Lepas keluar pada kereta api itu, lepas tu dia selamatkan biri-biri tu. Tapi malangnya kereta api tu bergerak lah. Dia nak, lepas tu dia nak panggil balik mak dia, tak boleh sebab mak dia dalam kereta api tu, sebab dia bisu. Lepas tu kat situlah nanti perjalanan di mana dia bertemu dengan Pawan yang beragama Brahmin. Lepas tu selepas bertemu dengan Pawan tu, dia akan barulah dia menghadapi cabaran dalam menyelesaikan masalah lah. Dia empat orang, Kareena Kapoor, wartawan tu, dan Salman dan Muni ni. Dia akan kat situ kita akan tengok macam mana dia selesaikan. Last kali barulah dia berjaya memulangkan Syahidah tu ke pangkuan ibu dia. Okay, ni sinopsis plot jalan cerita dia. Okay, kita boleh tengok Syahidah dan bersama ibunya pergi tempat suci, seperti yang katakan tadi, iaitu nama tempat dia Hazrat Nizamuddin Auliya di New Delhi, India, bagi menyembuhkan penyakit dia. Lepas tu dalam perjalanan tu kembali ke Pakistan, kereta api mereka kerosakan. Tiba-tiba Syahidah nampak seekor anak biri dalam sebuah lubang. Dia cuba selamatkan lah. Ini babak permulaan dia lah. Kemudian kita pergi ke konflik cerita dia yang pertama. Dia bermula apabila Syahidah ni atau Muni dia bertemu dengan Pawan. Masa dia nampak Pawan tu, dia tengok sahaja. Lepas tu Pawan tu nampak dia dan ajak dia minum, pergi sarapan. Lepas tu Muni ni asyik ikut je dia. Lepas tu pada saat tu lah diorang macam ada rasa, tengok si Salman ni ada rasa tanggungjawab untuk tahu kenapa dia macam tu. Okay, ni konflik yang pertama dia, di mana Syahidah atau Muni dan diorang pergi membeli pakaian. Tapi masa diorang beli pakaian tu, dia nampak Muni ni masuk dalam masjid. Lepas tu Rasika ni dengan Pawan ni dia baru tahu bahawasanya Muni ni adalah seorang Muslim. Sebelum ni diorang kan dia adalah agama Hindu juga. Tapi dah tahu, dia nampak pergi masjid, barulah dia tahu yang si Muni ni adalah seorang Muslimah. Okay, ni konflik yang kedua. Kita boleh tengok konflik kedua ni masa perlawanan kriket tu. Diorang nampak, family Rasika ni nampak yang Muni ni dia cium TV dan dia tepuk tangan. Dia tepuk tangan sebab masa dalam perlawanan kriket tu Pakistan menang. Dan bapak dia tahu bahawanya si Muni ni adalah seorang Muslim. Lepas tu dia suruh kembalikan Muni ni ke Pakistan. Okay, lepas tu konflik yang ketiga, masa dalam perjalanan membawa Muni ni semua pergi ke Pakistan, kat India membawa ke Pakistan. Lepas tu dia sampai satu tempat ni dekat kedutaan Pakistan, di mana dia nak bawa pasport ataupun pasport lah untuk pergi ke Pakistan. Tapi malangnya dekat situ ada macam demonstrasi lah, yang untuk membebaskan Karanjit Singh. Rakyat Pakistan kira macam ada demonstrasi membebaskan Karanjit Singh. Lepas tu dia mengakibatkan kerajaan Pakistan ni tak boleh nak melayan dia orang lah untuk menggunakan pasport. Tempoh dia dalam lebih kurang 1 bulan. So konflik yang berikutnya, Pawan ni rasa macam bertanggungjawab. Lepas tu dia rasa dia perlu juga hantar Muni ni ke pangkuan ibu dia. Lepas tu dia ambil jalan lain dengan membawa dia bagi tahu dekat bapak Rasika. Bapak Rasika ni ada satu info. Dia suruh pergi ke kawan dia
Di mana kawan dia tu dapatkan pasport tu juga. Tapi malangnya bila Muni dengan Pawan ni pergi sampai kat tempat tu, dia cakap tak boleh juga buat pasport tu untuk melepasi India ke Pakistan. Tapi lagi sekali dia panggil Pawan tu, dia cakap tak apa, saya boleh hantar Muni ni ke Pakistan. Betul, Pawan pun lepaskan Muni tu dekat dia, itu pemilik kedai itulah, punya perkhidmatan tu. Tapi malangnya dia ni rupanya ada macam kerja belakang lah, iaitu dia cuba bawa Muni ni, lepas tu dia nak jual ke tempat lain. Lepas tu bila si Pawan ni dapat tahu, dia terus pergi ke tempat hiburan tu, dia terus ambil Muni ni balik. Konflik yang kelima ni bila dalam masa diorang dah tahu jalan tikus untuk pergi ke Pakistan. Lepas tu sampai kat tunnel tu, sampai kat terowong tu, dia dah keluar. Ada satu ketika tu kita boleh tengok Pawan ni dah kena kerumun dengan ni lah, polis yang jaga sepadan tu bersama dengan pelarian lain. Tapi masa tu kalau kita tengok, Pawan ni dia jujur tau. Dia sangat jujur bila dia cakap dia nak tolong Muni ni. Sampailah polis tu percaya yang Muni ni memang tak ada ibu. Sebab Muni tu time tu dia nangis-nangis, ada macam adegan macam kita tengok situasi tu memang sangat sedih lah. Kita tengok, lepas tu barulah polis tu atas dasar kepercayaan kepada Pawan ni, dia lepaskan juga si Pawan ni. Lepas tu lagi sekali, masa dia dalam perjalanan dah lepas pada terowong tu, ada satu ketika tu dia kena tahan sekali dengan polis. Kat situlah konflik yang lebih kurang sama, di mana Pawan dah kena tangkap, tetapi dia sempat suruh Muni dengan wartawan ni pergi dulu. Tak apa, biar dia kena tangkap. Ini keenam. Ni saya katakan tadi tu, dekat Pakistan, dia dalam bas tu ada check, ada pemeriksaan, tapi dia sempat naik. Tetapi masa ada satu sekatan jalan tu, lagi sekali dia orang macam didapati ni lah, sebab dia orang tak ada pasport. Dia tiba-tiba salah lah. So Pawan ni dia dapat idea, dia suruh Muni dengan Chan Nawab ni, dia suruh pergi dulu. Tak apa, biar dia kena tangkap, supaya si Muni ni dapat balik ke pangkuan ibunya. Okey, ini pengakhiran cerita dia. Dalam kita boleh tengok banyak sangat konflik dekat dalam cerita ni. Banyak. Lepas tu macam mana orang perbezaan agama, dia dah tahu yang Muni ni adalah seorang Muslim, manakala kita boleh tengok si Pawan ni adalah Hinduism. Berbagai konflik dia dah tempuh. Lepas tu dia cuba juga nak selamatkan budak tu, di mana kita tengok dia suruh polis tu cari bukti sendiri. Polis dapat cari bukti yang Pawan ni bukan mata-mata India, polis Pakistan. Lepas tu pemerintah Pakistan ni berkeras juga, sebab dia cakap mana boleh dia cakap saya rasa Pawan ni memang adalah seorang mata-mata India, tetapi polis tu macam dia tak kira, dia rasa dia betul. So polis ni lepaskan juga si Pawan ni. Lepas dia kena macam seksa lah, lebih kurang macam tu. Dia kena seksa dengan polisi situ. Lepas tu akhir dia sebelum akhir dia Chan Nawab ni, wartawan ni, dia sempat dia sebarkan berita ni kat media. Lepas tu rakyat India dengan Pakistan ni, dua-dua ni, dia pergi kat sempadan tu, dia nak tengok pengakhiran cerita di mana Muni dengan si Pawan ni dapat bertemu lah. Macam tu cerita dia. Saya rasa cerita ni memang best lah. Cerita ni banyak mengajar kita tentang kesepaduan sosial yang akan saya ceritakan tadi. Lepas tu walaupun diorang perbezaan agama, tetapi mereka ni macam sanggup lah. Si Pawan ni sanggup untuk menolong anak kecil walaupun perbezaan agama. Lepas tu
untuk rating cerita ni saya memang sukalah. Saya bagi 4.5/5 dan cerita ni sangat best dan juga sedih. Boleh dikatakan sedih lah cerita ni sebab perjalanan dia memang kita boleh tengok berbagai dugaan yang diorang tempuh untuk semata-mata nak tolong Muni ni ke pangkuan ibu dia. Ini nilai-nilai Muni cerita dalam konteks sosial. Kita tengok kat situ agama dalam bentuk penghargaan. Apa yang dimaksudkan kat sini, kita tahu yang agama ni memang mengajar kita tentang kebaikan. Dekat dalam dunia ni tak ada agama yang mengajar untuk tidak berbuat baik. Tak kira lah Islam, Hindu, Buddha, Kristian, semua ajar kita berbuat baik. Kita kena tahu walaupun kita ni berbeza dalam fahaman agama, tetapi kita tak perlu risau untuk menyampaikan nilai-nilai positif. Kerana macam saya cakap tadi, semua ajaran agama adalah bersifat baik. Seterusnya saya pergi persepaduan agama dalam filem ni. Kita boleh tengok diorang walaupun macam saya cakap tadi bersetuju dalam perbezaan agama, walaupun diorang mempunyai perbezaan agama, tetapi kita boleh tengok diorang saling tolong menolong. Walaupun kita tengok Muni dan Pawan ni berlainan agama, tetapi diorang kira macam akrab lah. Macam saya boleh katakan macam adik dan abang lah. Kita boleh tengok diorang bersama-sama menempuh semua dugaan bersama-sama. So kalau bermaksud kat dalam Malaysia ni pun kita macam kena jadi macam tu lah. Walaupun berbeza agama, so kita tiada ada diskriminasi untuk orang yang berlainan agama. Lepas tu kita tengok nilai kesepaduan ni ialah mengakui hak setiap orang. Okay, macam dalam filem tu kita tengok Muni, dia dah tahu Muni ni adalah budak anak kecil. So walaupun dia tahu Muni ni tak boleh cakap, so dia bawa juga Muni ni pergi ke balai polis untuk memastikan anak kecil ni pergi balik kat ibu dia. Sebab dia kat sini dia cuba sampaikan bahawa walaupun kita ni berbeza agama, setiap agama tu berhak mendapat hak dia untuk buat sesuatu lah. Contoh kat sini setiap orang mempunyai hak masing-masing untuk berbuat kebaikan. Pawan membawa Muni kepada polis untuk menghantarnya pulang. Macam itulah dia punya analogi dia. Nilai yang seterusnya adalah nilai kesepaduan. Okey, kat sini kita tahu nilai kesepaduan saling memahami. Kita tahu yang Syahidah ni adalah seorang Muslim. So bapak dia pun dah tahu dia seorang Muslim. So Rashika ni perasan Muni ni dia pergi tengok dekat ada satu ketika tu dia hilang tau. Muni ni hilang dekat dalam rumah dia orang. Lepas tu dia hilang. Lepas tu dia orang nampak yang Muni ni makan kat rumah orang Islam. So bapak dia macam syak yang Muni ni memang beragama Islam. Dan memang betul Muni ni beragama Islam. So dekat sini bapak dia faham tau. Faham yang Muni ni kena juga balik ke pangkuan ibu dia. Okay, diorang ni bapak dia, Rashika, Muni, Salmahan ni semua diorang bekerjasama. Kita tengok diorang saling faham memahami lah, bagi menjayakan yang Muni ni pergi ke pangkuan ibu dia. Yang itu yang saya cuba usulkan untuk nilai kesepaduan, iaitu saling memahami. Lepas tu nilai yang seterusnya adalah tolong menolong. Okey, seperti yang kita tahu dalam cerita ni banyak sangat adegan tolong menolong, terutamanya daripada watak Pawan. Seperti yang kita tahu dia berlainan agama, tapi dia sanggup tolong daripada India pergi ke Kashmir, walaupun rintangan dia sangat banyak. Lepas tu kita boleh tengok ada lagi seorang yang watak, iaitu Chan Nawab ni. Dia pun sama turut serta bagi menjayakan diorang punya misi untuk menyelamatkan Muni. Seperti Jeffrey Awang menegaskan beliau bahawa agama berfungsi sebagai institusi
institusi sosial. Okey, bermaksud agama ni mengajar nilai-nilai kebaikan. So tak salah kalau kita ni walaupun berlainan agama, kita menolong antara satu sama lain. Yang ini yang cuba cerita ni nak sampaikan kepada kita, iaitu menolong. Walaupun kita berlainan agama, kita tolong juga orang walaupun agama kita ni lain. Yang ini yang cuba diorang sampaikan. Okay, ni nilai kesepaduan, iaitu nilai kesedaran dan kejujuran. Okey, kat sini kita tengok masa sewaktu Pawan ni kena tangkap, polis ni memang nak tangkap Pawan ni sebab dia ingatkan dia mata-mata. So kat situ Pawan ni dia jujur tau. Dia jujur. Lepas tu dia jujur sampailah polis tu sedar bahawa yang memang Pawan ni nak bawa Muni ni bawa balik pergi jumpa ibu dia. Okey, macam mana nak kaitkan dengan kesepaduan sosial ni? Okey, kita tengok dalam kes ni, Pawan ni adalah pelarian, polis ni adalah pihak berkuasa. Okey, bagi menjayakan misi dia ni, diorang ni dah macam mengikut intuisi diri lah. Maksudnya mengikut kepada kata hati, bagi memastikan si Pawan ni dapat bawa juga si Murni ni bertemu dengan ibu dia. Sampailah masa kat situ, kat terowong tu, polis percaya dan dilepaskan Pawan untuk hantar Muni tu. Lepas tu ni adalah antara minor lah. Ada satu ketika yang saya cakap tadi, kepentingan hidup berjiran. Macam mana filem ni bawa ni secara tidak langsung kira tersirat. Kalau kita tengok betul-betul, baru kita nampak kehidupan berjiran ni sangat penting antara satu sama lain. Kita tengok masa Muni tu, dia tak lalu nak makan kat rumah Rashika tu, dia keluar diam-diam, dia nampak jiran rumah Rashika ni. Lepas tu dia terus dapat makan. Kat situ jiran tu macam rasa kesian kat Muni ni. Lepas tu kita boleh tengok jiran tu walaupun tak kenal, nampak macam tu je, tapi dia sanggup bagi Muni ni makan. Kat situ kita boleh tengok kepentingan berjiran ni sangat penting dalam dunia kita ni. Mana tahu jiran tu akan tolong kita balik kan. Lepas tu ini antara kaitan petikan hadis dengan filem. Okey, kat dalam Islam pun kita kalau tengok surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisamalah wallahu samiun alim. Okey, maksudnya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya jelas antara jalan yang benar dan jalan sesat. Barang siapa yang ingkar, iaitu tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang kuat dan tidak akan putus. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey, dalam Islam pun kita ni boleh kita nak berceramah, kita memberi nasihat kepada agama lain, tetapi tiada paksaan dalam memeluk agama Islam ni. Malah pada zaman Rasulullah masih jadi pemerintah pun, dia protect orang Yahudi, orang Kristian masa dalam Madinah tu, dalam masa pemerintahan Madinah tu. So kat sini kita tengok filem ni, bagi saya Bajrang Baijin ni, kita boleh tengok dia mengajar masyarakat supaya mewujudkan aplikasi nilai kebebasan beragama dalam bentuk sebuah perpaduan. Kita tengok banyak adegan-adegan ni, last kali dia akan kita boleh nampak macam kita dapat keakraban atau kesepakatan yang harmoni. Lagi-lagi masa last kali kita tengok masa si Pawan ni dia jumpa balik Muni dekat sempadan India dan Pakistan tu, kita boleh tengok dia sanggup lari sama-sama, kita pergi dokong. Adegan ni memang sangat sedih lah, memang tersentuh hati. Kita boleh tengok macam mana pengorbanan dan sifat yang saya cakap tadi, tolong menolong, semua dapat memupuk lah nilai-nilai murni, iaitu kesepaduan sosial. Kita boleh tengok agama, walaupun berlainan agama, berlainan budaya, tetapi diorang ni boleh bersatu bagi menjayakan misi untuk menghantar Muni ke mak dia lah. Lepas tu saya rasa nilai-nilai toleransi yang daripada filem telah memberi impak yang positif kepada penonton serta masyarakat di luar sana, sama ada Islam ataupun bukan Islam.
Okey, macam saya cakap tadi, ramai orang anggap media ni banyak menyebarkan tentang Islam adalah pengganas, tapi bukan ya, sebenarnya itu semua salah media. Okey, dekat sini pun kita dah boleh tengok betapa amannya bila negara agama Islam dan bukan Islam ni bersatu. So tiada isu pun, walaupun berbeza pendapat, tetapi kita boleh bersatu kerana sifat tanggungjawab, sifat tolong-menolong, saling memahami, belas kasihan antara satu sama lain ni memang dapat membantu masyarakat kat dunia ni hidup secara harmoni. Tengok betapa akrabnya diorang ni bila diorang bersatu. Lepas tu filem, bagi saya peranan filem seni ni memang sangat penting lah, sebab dia antara media masa yang agak besar. Pengaruh dia pun sangat kuat. Kita boleh tengok filem ni bukan hanya pada hiburan semata-mata, dia boleh jadi medium bagi menyampaikan nilai-nilai murni. Macam cerita Bajrangi Bahijan ni, kita tengok banyak sangat nilai-nilai murni yang seperti saya katakan tadilah. Walaupun berlainan agama, termasuk keluarga Rashika ni, mula-mula dia macam tak suka, tapi pada akhirnya dia nak juga tolong Muni ni supaya sampai ke pangkuan ibu dia. Sebab kita tahu bila anak ni dia kehilangan mak ni, malah dia pula tak boleh bercakap. So benda tu terasa lah sebagai seorang ibu bapa. Sebab tu dia, bapa Rashika ni, keluarga Rashika ni suruh juga si Pawan ni hantar juga, cuba hantar pergi ke ni, pangkuan ibu ni, Pakistan. Kita tengok kat sini yang saya paling hormat adalah watak Salmahan lah, iaitu Pawan ni. Dia memang bertanggungjawab, memang bersungguh-sungguh bila melakukan sesuatu. Kita tengok dia sanggup pergi ke Kashmir tu, pergi ke Pakistan tu, Pakistan tanpa pasport. Dia sanggup pergi semata-mata nak pulangkan anak kecil ni kepada ibu dia. Okey, masa part last tu memang sangat sedih. Kita boleh tengok di mana dia orang bersatu. Dia dukung, dia sempat angkat Muni tu, dan kat situ pengakhiran cerita tu berlaku. So bagi saya cerita ni banyaklah mengajar saya tentang erti, walaupun perbezaan agama membawa kepada keharmonian bersama. Okey, itu yang bagi saya, yang saya rasa sangat tepat lah untuk cerita ni. Walaupun kita berlainan agama, berlainan bangsa pun, kita boleh tolong antara satu sama lain. Yang penting individu tu sendiri, bagaimana dia, pemahaman dia dalam agama tersebut. Okay, bagaimana sifat dia apabila nampak orang susah, lepas tu ingin menolong dengan sampai diorang berjaya. Sebab kat sini watak dia adalah anak kecil. So kita tahu bila anak kecil ni, dia memang tak tahu apa-apa. So memang dia pergi untuk cari mak dia. Betul dekat part last kali ni, kita dapat tengok akhir sekali ni, si Muni ni keluar dekat suara dia. Mungkin keajaiban dunia, mungkin keajaiban yang berlaku, yang ditekankan dalam cerita ni lah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. रूठ जाना तेरा, मान जाना मेरा, ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुशी।